saya nak cuba tarik kepada Ustaz Nurdurus. Ustaz Nurdurus bincang berkaitan dengan bagaimana isu ni, dia bukan setakat isu Asy'ariyah semata-mata, dia isu yang bahaya yang telah dilawan oleh golongan Asy'ariyah lebih awal. Cuma Ustaz Nurdurus, ada yang kata kita dalam bab ni jangan takalluf, maksudnya jangan berlebihan. Jadi dia akan kata, kita ambil contoh isu wahdatul wujud, ada yang betul, ada yang tak betul. Martabat 7, ada yang betul, ada yang tak betul. Jadi dia kata isu Nur Muhammad juga begitu. Dia kata kita jangan mudah nak memasukkan semua dalam satu bakul. Jadi dia kata kita melakukan apa yang kita panggil sebagai straw man argument. Kan maksudnya kita memasukkan sesuatu yang tak dimasukkan oleh mereka dan mereka nafikan perkara tersebut. Tadi Ustaz ada jelaskan, tapi mungkin yang baru hadir ni dia nak perincian. Betul ke sebenarnya apa yang dibahaskan ni sebenarnya adalah satu bentuk straw man argument yang tak patut jadi isu sebenarnya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kongsikan beberapa contoh lah ya. Ceritakan bagaimana apa yang disampaikan tadi itu telah pun meresap masuk ke dalam masyarakat. Dia bukan satu intellectual exercise, bukan satu latihan intellectual akademik kita bentang-bentang, tidak. Dia memang ada di dalam masyarakat. Saya rasa ramai di sini, saya ambil contoh paling ekstrim dulu ya, lepas tu kita tengok contoh yang lebih umum. Kitab Hakikat Insan Ahmad Laksmana. Kitab Hakikat Insan Ahmad Laksmana ni sangat terkenal di Kelantan. Ya. Dan pengikut-pengikut atau murid-murid kepada Ahmad Laksmana ni masih hidup sebahagiannya, dan mereka ni masih mengajarkan kitab ni. Apa isi kandungan kitab ni? Isi kandungan kitab ni adalah versi bahasa Malaysia akidah yang kami sampaikan tadi. 100%. Okey? 100%, 100% diimani oleh guru dan murid-murid mereka. Bahkan ada satu orang yang agak terkenal di Malaysia sekarang ini dengan pengikut yang lebih 300,000 di Facebook, dan YouTube-nya telah disaksikan oleh 10 juta kali, 10 juta dan dia dakwa ada puluhan ribu murid nak belajar dengan dia. Kitab apa? Antara kitab yang dia ajar adalah Kitab Hakikat Insan, Kashful Asrar, yang telah pun difatwakan oleh JAKIM sebagai kitab yang sesat, kitab batiniyah, 100% batiniyah. Daripada zaman Imam Ghazali punya versi itu ada lagi hari ini. Bahkan contoh yang Imam Ghazali bagi bahawa golongan batiniyah ini yang berpegang kepada konsep Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah secara ghulu, melampau ini, mereka kata kita semua adalah Muhammad. Macam tadi tu, kita semua adalah Atman, ya, yang Ustaz Ikram cerita tadi. Kita semua adalah diri-diri Muhammad. Buktinya apa? Tengok huruf Muhammad tu. Tengok bagaimana ia ditulis. Kalau ditegakkan, mim tu kepala, ha tu dua tangan, mim yang kedua tu adalah pinggul, dan dal tu adalah kaki. Contoh yang sama digunakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Fadha'il Batiniyah. Dan contoh yang sama digunakan oleh Ahmad Laksmana dalam kitab Hakikat Insan dia. Macam mana Batiniyah zaman Imam Ghazali boleh menyusup sampai ke tanah Melayu? Ni real example saya boleh bagi ya. They has always been here. Mereka sentiasa ada di sebalik tabik, dan mereka sebenarnya ramai. Ramai. Khususnya kalau kita kata orang yang lahir tahun 60-an, tahun 50-an, zaman ayah-ayah saya, zaman pakcik-pakcik kita, zaman tu memang terkenal. Baik. Okay, Ustaz, itu zaman dah lalu lah Ustaz, settle lah, mana ada orang lagi ikut Hakikat Insan ni. Okay. Hari ni kita ada orang-orang yang memberikan contoh dalam pengajaran mereka dengan membawa hadis palsu yang dikatakan oleh Prof. Basri tadi tu. Dia bincangkan dalam Majlis Jawatan Konsul Fatwa JAKIM tentang akidah. Tentang tasawuf, minta maaf. Tasawuf kan akidah tadi? Saya tak ingat. Rasulullah memanjat bahu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali melihat ke atas, maka Sayyidina Ali mula mengenal siapa itu Nabi. Sebab apa? Tidak ada alat kelamin. Dan ada videonya di YouTube, dan muridnya pun ramai. Dan masih bebas lagi mengajar.
siapa nama yang Indon tu tadi? Hadi Minallah. Hadi Minallah ni dah lama dah di Malaysia ni mengajar. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada sebahagian yang membongkar Hadi Minallah ni ada di sini. Saya tak perlu sebut nama. Jazakumullah khairan jazak. Baru jadi viral. Baru terbongkar isu itu. Padahal dia dah mengajar, saya suspek dah dekat berapa tahun dah di sini. Dan murid pun dah besar. Dah ada jemaah. Dah ada pakaian sendiri. Cara dia punya ritual-ritual sendiri dan sebagainya. So nak kata ini hanya intellectual exercise, memang tak boleh. Okey. Orang mungkin kata, alah ustaz itu orang-orang jahil, juhala. Orang jahil ni kita nak buat macam mana ustaz? Ajar yang betul pun dia akan ikut yang merepek juga. Mana ada orang-orang yang ilmuwan dekat sini yang mengajar benda-benda macam tu? Betul ke tak ada? Betul ke tak ada orang yang menukil daripada Ibn Arabi? Betul ke tak ada orang yang mempertahankan Abdul Karim Al-Jili? Betul ke tak ada orang yang mempertahankan tafsir Qul huwallahu ahad tu? Huwa tu merujuk kepada Nabi Muhammad. Kan berlaku polemik di negara ini. Al-Jili mengatakan huwa dalam Qul huwallahu ahad itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Jili kata Rasulullah SAW itu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa di situ merujuk kepada Muhammad, insan kamil Muhammad. Nabi menghidupkan dan mematikan dan Nabi berkuasa atas segala sesuatu. Kita ada pengkagum-pengkagum Al-Jili di sini di kalangan ilmuwan yang duk canang nama dia dan buku dia Insan Kamil itu. Jadi nak kata benda ni far-fetched ataupun kita takalluf, kita membesar-besarkan isu. Bagi saya benda ni walaupun sedikit dia dah besar in itself. Walaupun 1-2 orang yang mengajarkan ni dah cukup besar. Sebab bila dibiarkan dia akan bawa kepada Council of Nicaea. Orang mungkin kata pada saya, ustaz over lah, mana ada akan berlaku Council of Nicaea dekat tanah Melayu ni di bumi Islam, tak akan berlaku ustaz, itu berlaku pada Kristian saja. Saya berpegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh. Man ya Rasulullah? Al-Yahud wan Nasara? Nabi jawab, faman. Kamu akan ikut jalan, perangai golongan yang datang sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga dia masuk ke dalam lubang biawak sekalipun kamu akan ikut. Sahabat tanya, siapa tu ya Rasulullah yang kami akan ikut? Adakah Yahudi dan Nasrani? Nabi tanya balik, siapa lagi? Okay, kita cek balik. Apa benda yang Kristian dan Yahudi buat yang kita belum buat? Apa kesesatan-kesesatan yang disampaikan oleh golongan Yahudi, yang diikut oleh golongan Yahudi dalam sejarah, dan kesesatan-kesesatan yang dipakai oleh golongan Kristian ini dalam sejarah yang kita belum buat lagi? Alhamdulillah kita belum letak Nabi sebagai patung. Tapi Ali sebagai patung dah ada. Logos dah ada. Hakikat Isawiyah dah ada. Memasukkan pernomboran, numerologi, abjad ke dalam pengalaman kerohanian seseorang menuju Tuhan, memasukkan sihir ke dalam kitab-kitab kerohanian, Kabalah. Kita ikut perangai Yahudi. Dia ambil sihir, dia masukkan dalam tasawuf dia. Ibn Arabi pula datang lepas tu mengatakan bahawa sihir ni adalah ilmu wali-wali. Untuk orang awam dia mazmum, untuk wali-wali dia mahmud. Untuk wali boleh. So saya nak tanya, apa yang dia orang dah buat kita belum buat? Menghalalkan riba? Mungkin tak sampai ke situ. Tapi cuba mencari jalan juga. Cuba mencari jalan juga. LGBT. Hari ini ketiga-tiga puak sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi, Kristian dan Muslim. Dan kelihatan dah ada retak sana dan sini. Kita dah mula retak-retak. So, kalau tengok pada hadis tu, apa yang dia orang buat kita tak buat? So, bila Nabi kata kamu akan ikut, sampai dia masuk lubang biawak pun kamu akan ikut. Memang ada ulama yang menafsirkan bahawa lubang biawak di situ bukan perihal akidah, tetapi amali.
Tapi ada yang menafsirkan ini sebagai kenapa nak kena keluarkan isu akidah. Sebab memang berlaku pun sebenarnya. Memang berlaku dan tak boleh nak nafikan. Logos ni saya tanya datang di mana? Siapa ikut? Abang kita yang besar dulu dah ikut dulu. Yahudi dah ikut dulu, lepas tu Kristian ikut. Kita pun ikut sekaki. So we've never learned from history. Kita tak belajar daripada sejarah. Sebab tu Allah ulang banyak kali kisah Bani Israel dan Kristian dalam Quran untuk apa? Sebab kamu akan buat benda sama. Hanya yang terpilih dan sungguh-sungguh, yang ilmi, yang berfikir, yang jujur dengan Allah dan Rasul, yang akan selamat. Tolong saya jawab soalan tu. Apa yang kita tak buat lagi, yang diorang dah buat? Wallahualam.